Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Cik Zahidi, pengarah CIDB Penang, Puan Rafidah daripada pengarah CIDB Kedah, Encik Zaini daripada pengarah CIDB Perak, dan juga Encik Rosli pengarah CIDB Penang. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Pengerusi Majlis. Sesi pada pagi ni, pagi pula, petang ni. Jadi terima kasih kepada pihak penganjur. Bersama-sama saya pada petang ni, kita ada bersama dengan 3 ahli panel, 2 daripada universiti dan seorang daripada Maida. Okay. Sedikit latar belakanglah kepada panel. Izinkan saya untuk memperkenalkan panel pertama, iaitu Teknologi Dr. Suhaila Muhammad Noor, merupakan seorang pensyarah kanan di UiTM Pulau Pinang. Dan sebelum beliau menjadi pensyarah di UiTM, pernah pengalaman bekerja sebagai infrastructure engineer dengan Zaidul Lang, juga bersama dengan Zama Construction, juga sebagai design engineer dengan Perunding Timur. Kelayakan akademik beliau beliau adalah kelulusan daripada Bachelor of Engineering USM, Master of Engineering USM di dalam bahagian struktur, dan juga mendapat ijazah PhD daripada UiTM juga di bahagian dalam bidang struktur. Di antara pengalaman beliau merupakan Microsoft Innovative Educator Expert. Sedikit latar belakang panel 1, sebenarnya panjang dia punya CV, saya terpaksa ringkaskanlah. Jadi kalau tertinggal tu minta maaf lah. Juga terima kasih kepada panel kedua, iaitu Dr. Afifuddin Husairi Hussein. Latar belakang akademik, beliau adalah seorang quantity surveyor lah, mendapat ijazah Bachelor of Science Honours Quantity Surveying daripada UiTM. Kemudiannya melanjutkan perjalanan di bidang MSc di UiTM juga di dalam Integrated Project Construction Project Management, dan juga mendapat PhD daripada UTM pada tahun 2017. Kini beliau bertugas sebagai seorang pensyarah kanan di School of Liberal Studies, Citra UKM. Dan pada bulan Mei 2021, beliau telah dilantik sebagai penolong dekan Teaching and Learning di School of Liberal Studies juga. Itu adalah sedikit latar belakang panel kedua kita. Seterusnya panel ketiga, iaitu Puan Rosita Ibrahim. Beliau bertugas di Maida, dan di antara pengalaman tugas beliau pernah menjadi pengarah Maida di Milan, Itali, dan juga kini sebagai pengarah Building Technology dan Lifestyle Division. Saya nak translate bahasa Melayu pun susah kan, lifestyle ni macam macam gaya hidup . Jadi itulah saya terpaksa, sebab sebenarnya saya nak respon balik CV, saya nak minta tolong tulis CV dalam bahasa Melayu. Sebab tapi tak apalah, minta maaf lah kalau saya translate tak betul dan sebagainya. Dalam kelulusan akademik, beliau mendapat diploma di dalam bidang Business Studies di UiTM. Setelah itu mendapat ijazah di dalam bidang juga Business Studies di UiTM, ijazah di UiTM. Begitu serba ringkas sebagai pengenalan kepada kita punya ketiga-tiga ahli panel pada petang ini. Jadi untuk perbincangan pada petang ini, tajuk yang telah diberikan untuk kita bincang bersama-sama adalah Challenges of Implementing Construction 4.0. So challenges ni cabaran di dalam pelaksanaan Construction 4.0 lah, itulah tajuk yang diberi. Jadi saya rasa panel-panel kita mempunyai pengalaman yang luas di dalam bidang ini. Mungkin kita mempunyai lebih daripada, saya rasa dalam 200 dari segi dia punya partisipan lebih di dalam dewan secara fizikal dan juga secara online. Jadi saya rasa kita sebenarnya ramai audiens.
dan kita akan sama-sama mendengar perbahasan di dalam program ni. Ada interactive forum, jadi dua hala. Walaupun introduction ni agak panjang, tapi sebenarnya kita nak bagi panel-panel kita ni bersemangat dan buat persiapan yang agak rapi lah. Okey, cara yang akan kita jalankan pada petang ini, dalam round pertama kita akan mula sampai pukul 3, iaitu setiap panel akan beri masa maksimum 10 minit. Kalau sikit nanti banyak kena soal, jadi gunakanlah sebanyak mungkin masa yang diberi 10 minit setiap seorang untuk membuat presentation. Dan seterusnya kita akan buka kepada peserta untuk membuat soalan. Jadi soalan tu relate kepada apa yang dipresentkan. Jangan terkeluar tajuk pula. Cuma moderator tak apa keluar tajuk. So peserta hopefully biar menjurus kepada tajuk lah. Okey. Seterusnya itu adalah pusingan kedua. So pusingan kedua saya akan beri peluang kepada semua peserta untuk ajukan soalan kepada ketiga-tiga panel. Sekiranya habis, dan saya akan memajukan soalan-soalan seterusnya kepada panel. Jadi itulah acara kita pada petang ini di dalam interactive forum. So saya harap semua bersedia. So kita mulakan dengan bagi tepuk tangan gemuruh lah kepada kita semua panel pada yang ada pada petang ini. Okey, terima kasih di atas semangat yang diberikan daripada kita punya partisipan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya terus kepada panel pertama, Dr. Suhailah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Moderator, barisan panel-panel. Yang dihormati para peserta yang berada dalam dewan dan juga yang menonton secara online lah. Okey, pertama sekali saya ingin merakamkan kesyukuran dan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk bersama-sama pada petang ini. Okey, tadi sebenarnya moderator dah jelaskan sedikit berkenaan dengan latar belakang saya. Saya tambah sikit lagi lah. Saya adalah pensyarah di UiTM, Universiti Teknologi Mara, Cawangan Pulau Pinang. Cawangan Pulau Pinang, Fakulti Kejuruteraan Awam. So di UiTM Pulau Pinang, kami di situ ada 4 fakulti kejuruteraan. Yang sekarang ni dikenali dengan pengajian kejuruteraan, sebenarnya Kolej Kejuruteraan di UiTM Cawangan Pulau Pinang. So bagi yang mungkin ada masih ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin tak sedar kewujudan UiTM Pulau Pinang dan ada kursus ada program kejuruteraan awam. Kami menawarkan program diploma sampailah ke PhD sebenarnya. Okey. Kalau ikut kepada saya dah join UiTM ni lebih 15 tahun dan sebelum tu saya pernah terlibat dengan industri pembinaan jugalah. Tapi tak lama sangatlah, lebih kurang 3 ke 4 tahun sebelum saya join industri. Dan pada ketika itu belum lagi ada IR 4.0. Jadi saya pernah melalui pengalaman terlibat dengan design secara konvensional lah, termasuklah AutoCAD dan sebagainya. So bila masuk ke UiTM, okey, kat situlah baru tahun bila? Sebelum 2010 kan dilancarkan IR 4.0. Masa tu saya dah berada di UiTM. So bila berada di UiTM, okey, IR 4.0 ni seperti kita tahu kan, dia ada elemen-elemen yang 10 elemen tu. Okey, dan kalau daripada perspektif education lah, sebab saya berkongsi pengalaman saya di UiTM, kalau construction ni dia ada construction 4.0 kan, construction 4.0 yang ada 12, kalau IR 4.0 tu ada 10
yang mana IR 4.0 ni 10 ni juga sebenarnya dia dah kalau dalam industri pembinaan ada construction 4.0 yang ada 12 elemen. Sebenarnya IR 4.0 ni dia juga kita semua mungkin sudah maklum, dia juga dah diserap masuk dalam kita punya educational framework. Dan pada 2010 Ministry of Higher Education menerusi framework Malaysian Higher Educational Framework 4.0. So kat situ sebenarnya ada dah melancarkan framework 4.0 masa tu. 4.0 yang mana antara yang disebut dalam framework tersebut adalah berkenaan dengan kurikulum lah. Kurikulum. Sebab apa? Kurikulum ni kita nak pastikan kita nak memastikan sebab kita produce bakat-bakat engineer, future ready engineer. Jadi kurikulum juga kena inline dengan IR 4.0, kena inline dengan industri pembinaan semasa. Jadi sepanjang saya di UiTM, saya juga pernah terlibat dalam tim penyediaan semakan kurikulum, yang mana penyediaan kurikulum yang kita buat ni sebenarnya dipantau ketat dan perlu memenuhi standard dan piawaian yang tertentu yang ditetapkan oleh Lembaga Jurutera Malaysia, EAC, Engineering Accreditation Council, yang mana ada banyak elemen-elemen yang mana digariskan dalam IR 4.0, ada juga dalam program outcome yang wajib kami yang mana program-program yang menawarkan program-program kejuruteraan lah, wajib untuk kami penuhi. Okay, ada je elemen tu inline dengan IR 4.0, inline juga dengan construction 4.0. Dan dalam masa yang sama, bukan saja program-program ataupun kursus-kursus yang mana yang ditawarkan kepada pelajar, yang pelajar-pelajar wajib ambil, ada yang pelajar-pelajar boleh pilih untuk ambil kursus-kursus elektif. Sebenarnya bukan hanya itu, sebab ada satu lagi agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang dikenali sebagai Malaysian Qualification MQA nama dia. Dia mengeluarkan satu lagi framework dikenali sebagai Malaysian Qualification Framework, yang mana sebelum 2019 ada 8 kita panggil sebagai elemen lah, kita panggil sebagai domain. Dan bila IR 4.0 masuk, framework MQF ni yang dikenali dengan MQF 8 ni dah dirombak semula. Dia rombak sebab nak include sekali elemen-elemen seperti yang digariskan dalam IR 4.0. Jadi yang sebelum tu dikenali sebagai MQF 8 dah keluar framework yang baru pada 2019. Pada 2019 dah keluar framework yang baru yang mana pada ketika itu saya dalam tim penyediaan kurikulum lah ketika itu, dan beralih daripada 8 MQF ni, MQF 8 kepada MQF 2.0. 2.0 ni adalah yang dia berasaskan pada 5 kluster, dan ada satu kluster dalam MQF 2.0 ni yang mana dia masukkan elemen digital literacy dan numerical literacy. Dia masukkan elemen tu. Sebab untuk support IR 4.0, yang mana itulah sedikit berkenaan dengan program. Lepas tu bila kita nak memastikan graduan yang kita keluarkan yang dikeluarkan oleh sebenarnya semua universiti yang mana menawarkan program-program kejuruteraan, UiTM, USM dan semua universiti yang lain sebenarnya perlu mematuhi semua inilah ketetapan ni. Dan kita dan di universiti ni ada satu lagi kebiasaan iaitu kita ada banyak sebenarnya collaboration ataupun kerjasama yang kita buat dengan pihak industri. Dan macam UiTM Pulau Pinang sendiri juga ada beberapa kerjasama yang mana ditandatangani semasa dalam tempoh PKP.
Ada satu dengan Jabatan Kedua Sdn Berhad, ada juga dengan agensi-agensi yang lain lah. Dan berkenaan dengan Construction 4.0 ni, okey, dalam tadi tu, dalam framework 4.0, sebenarnya di education sector ni kita ada kalau construction 4.0 kan untuk industri pembinaan, di UiTM kami panggil sebagai education 5.0. Education 5.0. Kalau di peringkat bukan universiti, maksud saya under KPM. Ada KPM yang tu masih lagi Education 4.0, tapi di universiti kita dah panggil Education 5.0, yang mana semua elemen-elemen tu dah dimasukkan dan kena meet requirement tu lah. Okey, jadi macam jadi untuk memastikan graduan-graduan yang dihasilkan ni ada experience. So bila kita ada collaboration ni, kita akan dapat libatkan para pensyarah, para pelajar dengan real industri lah, real industri. Dan sebenarnya kalau in terms of syllabus, mungkin BIM ni kan seperti yang saya rasa macam BIM ni masih dari kalau di universiti ni, ada universiti yang mungkin dah ada khusus BIM, ada universiti yang ada khusus tetapi khusus tu mungkin secara indirect ada terdapat dalam khusus-khusus yang lain, dan kita bagi pendedahan kepada pelajar melalui sesi-sesi perkongsian. Kita jemput syarikat-syarikat yang mana yang dah apply BIM untuk berkongsi maklumat, dan juga sebenarnya walaupun secara tidak langsung saya sendiri juga ada libatkan pelajar-pelajar final year project untuk projek-projek yang ada kaitan dengan BIM dan construction 4.0. Dan satu lagi tambahan sebelum saya pass balik dekat moderator adalah berkenaan dengan khusus-khusus elektif. Macam di UiTM Pulau Pinang memang ada beberapa kursus yang telah pun kami tawarkan kepada pelajar-pelajar ijazah ya. Antaranya adalah kursus asset management, yang mana dalam asset management ni saya lihat terdapat juga dalam manual BIM JKR. Lepas tu kami juga libatkan pelajar dengan kursus GIS, yang mana kursus GIS yang ditawarkan di UiTM Canggu Pulau Pinang ni memang kami libatkan pelajar dengan penggunaan software seperti apa nama dia, ArcGIS. Okey, yang mana memang kita bagi pendedahan secara teori dan juga praktikal. Jadi pelajar-pelajar ni insya-Allah bila dia keluar tu dia dah at least ada sedikit basic lah, dan ada lagi lah kursus-kursus lain yang juga dirangka sebab kita punya kurikulum kalau berdasarkan framework 4.0 tu, kurikulum mesti fluid, mesti organik. Jadi macam apa saja teknologi yang wujud, kita akan pastikan pelajar-pelajar kita tidak ketinggalan dan dapat memenuhi pasaran kerja akan datang. Okey, setakat itu dulu kot. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suhaila di atas penerangan tadi. Lebih menjurus kepada pengajaran di UiTM khususnya lah, dan menyentuh tentang educational framework 4.0, kursus elektif dan sebagainya, dan mungkin peluang-peluang kepada bakal-bakal yang akan ingin menyambung pelajaran dan sebagainya, mungkin satu option yang baiklah di UiTM. Jadi sebenarnya kita punya interactive forum ni ramai diikuti oleh pemain industri, khususnya kepada kontraktor. Jadi mungkin kita kena wujudkan satu suasana menarik minat kontraktor. Bukan saya nak salahkan Dr. Suhaila terlalu fokus kepada akademik, tetapi tak apa, kita akan blend. Sebab kita ada pakar-pakar yang akan cuba blendkan supaya dia lebih nampak participation itu menyeluruh, bukan dalam konteks sebagai akademik tetapi juga di dalam industri. Mungkin Dr. Afifuddin sebagai penolong dekan Teaching and Learning dekat Citra School of Liberal Studies, dan juga keterlibatan doktor sendiri di dalam
bersama-sama dengan industri khususnya dekat CIDB, JKR di dalam tajuk 4.0 dan sebenarnya 4.0 ni adalah tajuk besar. Sebenarnya dia punya orang kata nitty-gritty dia, detail dia, BIM apa itu, sebenarnya industri nak tengok benda-benda situ sebenarnya. Jadi tak apa, walau macam mana pun 4.0 kita dah masuk tajuk yang futuristik sikit, tapi yang inline ni kita BIM pun tak masih di peringkat ni, apa lagi nak implement, sebab kita ni diikuti oleh peserta kita adalah daripada G1 sampai G7. So just imagine lah dia punya apa ni tahap-tahap dari segi pengetahuan tu berbeza-beza. Jadi kita cuba blend dan saya cukup tertarik selalunya diperkatakan tentang quadruple helix. Zaman dulu yang saya tahu triple helix je. Lepas tu rupanya ada quadruple helix. Dia masuk satu social. Dulu yang saya tahu kalau 3 tu kita ada daripada akademia, kita ada daripada industri, kita ada government. Tapi kita ada elemen satu lagi social supaya participation tu lebih menyeluruh dan juga penerimaan tu lebih menyeluruh daripada tertumpu kepada terlalu akademik. Jadi saya minta Dr. Afifuddin blendkan sikit lah. Masukkan sikit industri lah, kalau tidak nanti dia berfokus kepada satu hala tuju lah. And then mungkin Puan Rosita akan cerita sikit sebanyaklah dari segi macam mana penglibatan dan juga penyaluran bukan sebenarnya fun lah, kita lebih kepada ilmu dan juga tanpa fun jadi tak bergerak pun. Jadi saya rasa itu akan disentuhkan oleh Puan Rosita nanti. So Dr. Afifuddin, saya dah bagi dia punya skop ni so jangan lari keluar daripada skop ni. So kena masuk sikit elemen participation, quadruple helix tu kena ada. Maknanya akademik, kerajaan dan juga industri dan juga sosial. Okey, jemput. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Dr. Zuhairi. Okay, terima kasih CIDB kerana menjemput saya, ahli panel dan kawan-kawan sekalian. Okay, besar skop yang Dr. Zuhairi bagi. Okay, tapi mungkin sebelum kita pergi ke Revolution 4.0, mungkin kita boleh tengok kita punya polisi sebelum ni, macam mana kita design CITP dan macam mana CITP continuity kepada CR 4.0. Jadi dari segi polisi kerajaan, kita memang menggalakkan proses transformasi digital. Dalam polisi CITP, Construction Industry Transformation Program, Malaysia antara negara terkehadapan dalam pelaksanaan BIM. Tak semua negara sebenarnya kita ada polisi berkaitan dengan BIM. Dan di Malaysia kita ada satu center yang memang kerja dia adalah untuk mempromosi aktiviti-aktiviti berkaitan dengan BIM, MyBIM, dan MyBIM pun antara kita punya collaborator pagi ni, pagi dan petang ni. Sebelum CR 4.0 kita ada polisi berkaitan dengan transformasi digital dalam construction yang kita panggil CITP. Melalui CITP kita banyak aktiviti. Kita ada BIM, melalui BIM kita ada MyBIM Center. Dalam dunia tak banyak negara yang ada satu center untuk in charge BIM. Kita try melalui dalam CITP NBAS, National BIM e-Submission. Dalam dunia Singapore, Korea, Jepun, UK memang dah establish e-procurement, masuk submission, maksudnya dalam construction pergi ke paperless. Melalui CITP, kita pun dah ambil inisiatif untuk kita bangunkan NBAS, National BIM e-Submission, dan Majlis Pembenaran Kanga. Saya ingat lagi saya datang sebelum COVID untuk kita benchmark macam mana kesediaan majlis untuk mengoperasikan submission dalam bentuk 3D model, pertama, dan kedua check-in. Check-in. Selain daripada itu kita banyak bantu dalam konteks BIM. Kita bangunkan BIM Guide. Kalau tuan-tuan boleh masuk ke dalam website MyBIM, saya rasa kita ada 5 BIM Guide mengikut awareness industri. Pertama awareness, readiness, adoption, implementation, dan last sekali execution. Kita ada BIM execution plan. Antara polisi lain kita buat engagement. Sebelum ni kita ada BIM roadshow, sekarang kita ada CR 4.0 roadshow. Dan untuk respon Dr. Zahari macam mana kita quadruple helix,
antara sosial, universiti dan universiti pun memang CIDB dan JKR banyak bantu untuk bangunkan kursus-kursus berkaitan dengan BIM. Kita ada training, okey, dan kita berusaha sama dengan bukan sahaja di peringkat universiti, di peringkat sekolah untuk menambah baik, untuk menambah minat pelajar terhadap bidang STEM dan TVET, terutama dalam bidang construction. Okey. Yang ni yang telah dijalankan dalam CITP bermula 2016 sehingga 2020. Dan bermula 2021 kita lancarkan satu lagi kita punya program, kita panggil CR 4.0, Construction Revolution 4.0. Tapi agak tidak bernasib baik, pada awal pelancaran program kita 2 tahun sebelum sampai 2 tahun 2022 ni kita banyak masalah berkaitan dengan COVID. Okey, yang mana kita ada masalah site tutup, kita ada masalah kita tak boleh mobile daripada satu tempat ke satu tempat disebabkan lockdown. Dan CR 4.0 sebenarnya datang pada waktu yang betul untuk cater masalah-masalah tersebut. Okey. Sebelum COVID kita tak pernah dalam fikiran pun untuk kita tak boleh start projek sebab kita tak boleh tender projek, kita tak boleh pergi site visit. Okey. Selepas COVID, virtual site visit jadi satu benda yang kita idamkan semua. Contoh projek di Perlis contohnya, kita ada kontraktor di Johor. Dari segi practicality tak practical, just kontraktor datang daripada Johor untuk pergi ke Perlis contohnya. Disebabkan COVID, dan disebabkan kita ada transformasi digital, mungkin pada satu masa akan datang, kita akan buat virtual site visit. Yang ni yang kita panggil revolusi 4.0. Jadi dia bukan hanya sekadar teknologi, bukan hanya kita nak industri beli drone, beli BIM, invest untuk beli software BIM, you buat AI, dia bukan aspirasi CIDB dan kerajaan, bukan macam itu. Dia sebenarnya kita nak memudahkan. Dan CR 4.0 dia bukan satu aspirasi yang independen, tapi dia menyokong aspirasi terdahulu. Contoh macam sebelum ni kita ada CITP, Construction Industry Transformation Program. Jadi CR 4.0, Construction Revolution 4.0 datang untuk complement, untuk memudahkan semua kontraktor, bukan kontraktor yang atas saja, yang besar, semua termasuk kontraktor SME. Jadi keywords kepada digital transformation ni adalah pendigitalan itu sendiri. Jadi dalam kehidupan kita seharian pun, sebelum ni, contoh sebelum COVID, kita tak tahu yang kita boleh beli barang, tanpa kita pergi ke site. Kita tak tahu kita boleh tengok wayang dalam Netflix sebelum kita pergi sinema. Pun dalam CR 4.0, nanti kita akan bincangkan kemudian, banyak benda yang dalam construction yang kita tak fikir sebelum ni. Macam saya kata, paling simple sekali untuk kita pergi site visit. Sebelum ni kita tak fikir macam mana kita nak pergi virtual site visit. Sekarang kita boleh pergi kepada virtual site visit. Depan saya kita ada kontraktor Pendang contohnya, hospital. Kita ada beberapa hospital yang kita gunakan BIM dan beberapa teknologi lain, contoh macam AR ataupun VR. Yang mana sebelum ni kita ada masalah bila mana kita daripada design team kita nak communicate dengan medical doctor, doktor stakeholder kepada hospital. Jadi macam mana doktor nak spell out dia punya requirement dari segi bilik, dari segi dia punya operation theatre. Sekarang dengan bantuan teknologi, kita ada macam-macam teknologi. Kita ada 3D model untuk kita tunjuk kepada kontraktor. Kita ada AR VR untuk kita dapat experience benda tu. Dan mungkin lepas ni kita discuss, sebab tajuk yang moderator bagi pun cabaran. Jadi bila kita kata benda ni digital, bila kita kata benda ni teknologi, dia datang dengan price tag, dia datang dengan harga. Sama juga dalam konteks phone. Sebelum ni kita pakai telefon biasa, kemudian setiap kali version telefon keluar, kita beli dan kita boleh invest untuk iPhone yang berharga RM7,000 kalau kita tahu apa dia punya value. Sama juga dengan CR 4.0. Aktiviti macam ni, program macam ni sebenarnya untuk kita menyedarkan masyarakat, dan pertama menyedarkan industri yang terlibat dalam construction. Teknologi datang, digital, dia datang dengan teknologi dan dia datang dengan cost. Dan sebenarnya bila dia datang satu lagi package dengan benefit ataupun manfaat,
bersama, dan lepas ni pun kita ada, kalau ada apa masalah, kita ada wakil daripada MIDA untuk datang, untuk tolong macam mana untuk kita memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan pertama, dan kedua kita nak mengoptimumkan productivity construction. Di peringkat polisi banyak kali kita discuss, kita tengok laporan-laporan daripada akhbar yang mana productivity industri pembinaan paling rendah. Tuan-tuan, agriculture, pertanian atas construction. Maksudnya kita terlalu bermasalah Dr. Zahiri kan. Padahal kita sebenarnya yang kita develop infrastructure, industri lain contoh macam tourism, dia nak buat hotel, kita yang buat hotel, agriculture, nak buat, kita buat infrastructure, tapi macam mana untuk kita nak bantu semua, supaya semua dapat manfaat dengan menggunakan teknologi. Jadi isu dia adalah cost, dan mungkin next round kita tengok macam mana kita nak menangani masalah kos ni sendiri. Untuk fund saya serah kepada Puan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Afifuddin di atas penerangan tadi. Jadi kita dah naik bukit dah. Naik bukit lagi. Jadi sebelum saya majukan bagi laluan kepada Puan Rosita, saya kena create satu senario lah. Benda ni kalau tidak ada project model, dia tak nampak lagi. Jadi saya kenapa saya suka relate dengan project model? Bila ada project model, kita kan ada fund. Jadi kita ada fund. Itu sebab saya sentuh tadi quadruple helix tadi, penglibatan di antara government agency, industri dengan society dan juga dengan akademik. Jadi saya buat satu project model lah. Sebab tadi Dr. Afifuddin ada mention satu projek di Majlis Perbandaran Kanga tadi mungkin kalau untuk makluman, walaupun saya tak terlibat secara langsung, tapi dalam proses polisi dan sebagainya sedikit sebanyak saya terlibat. Antaranya adalah pengenalan kepada e-submission, e-submission dan juga NETI, National E-Tendering Initiative yang ada di dalam CITP, dan seterusnya ada juga disentuh dari segi virtual site visit. Jadi saya lebih cenderung, sebab kalau kita cakap tanpa substance, saya tak nampak. Saya suka sebut project model. Jadi project model tu saya katakanlah sekarang ni rata-rata OPR pernah naik, nanti pinjaman bulanan bayaran balik akan naik. Jadi kemampuan untuk membeli affordable home akan secara tak langsung pinjaman OPR naik, kadar bayaran balik pun akan naik. So macam mana kita nak mengurangkan kos rumah mampu milik? Itu sebab saya katakan tadi, project model tu adalah rumah mampu milik, senang cerita, affordable home. Kalau dekat Selangor, dia ada rumah Selangorku, GFA dia 1000 square feet, harga jualan ni tidak boleh melebihi 240,000. Yang 1000 square feet, dan juga kalau untuk 900 square feet adalah 200,000. Sekarang kalau kita kata project model tu adalah rumah mampu milik, kita apply construction 4.0 dari segi design. Bila kita kata project model tu adalah rumah mampu milik, kita tengok dia punya dipanggil construction value chain ataupun rantaian di dalam pembinaan. Kita start daripada feasibility study, selepas itu kita kata dari segi design, tendering, construction dan sebagainya. So di situ ada dari segi kebenaran merancang dan sebagainya. Kita letakkan project model dan kita gabungkan keempat-empat tadi yang quadruple helix untuk satu projek. So kita kena pasti ada satu projek lah. Projek ni kita just satu nama projek kita create lah. Projek pilot A ke pilot B dan sebagainya. Rumah mampu milik, it could be anything lah saja. Saya suka sebut rumah mampu milik sebab dia ada signifikan dia. So kalau misal katalah kita rumah mampu milik ni, kita ada developer, kita ada dia punya designer, kita ada dia punya local authority. Bagaimana untuk memudahkan? Kita akan create daripada sini dia punya green lane, sebab dah kata dah ada 4.0, kalau ada standard design dan sebagainya, kenapa lambat? Jadi saya bagi sini saya nakkan value itu. So saya create dia tadi rumah mampu milik. Kalau misal kata Puan Rosita nak clarification, saya boleh ceritalah sebab saya ada pengalaman dari segi bersama-sama dengan ada satu developer yang agak ternama juga yang cara kita buat rumah mampu milik.
dan bagaimana. Jadi baru nampak, kalau tidak saya tak nampak dia punya kesan setakat kita cakap on the surface. Saya suka buat example, relate dengan satu case study. Dan itu macam mana kita boleh dapatkan dana lah. Misal kata dana ni tak semestinya daripada MIDA saja, dia mungkin joint industry collaboration. JI, joint industry collaboration between university, mungkin developer pun boleh masuk sama dan kita dapatkan satu, kalau orang putih kata exemplar project lah. Jadi baru nampak. So saya jemput lah, mungkin Puan Rosita walaupun gitu tapi last kali joint collaboration lah. Macam mana dapatkan fund untuk MIDA. Projek model dia, saya kata tadi, rumah mampu milik, fokus. Okay, terima kasih Dr. Zuhairi, para panel, para peserta yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum, selamat petang. Sebenarnya saya daripada MIDA, actually-nya kalau kita cakap secara general, industri pembinaan ni jauh daripada MIDA lah, tapi kita bekerjasama rapat dengan CIDB. Kita ada MOU dengan CIDB. Kita dah start masuk dalam IBS lah, tapi kita lebih kepada pengilang-pengilang IBS. Jadi just for introduction ya, kerjasama kita dengan CIDB adalah untuk menggalakkan adoption penggunaan IBS dalam sektor pembinaan di Malaysia, dan kami juga bekerjasama rapat dan akan terus bekerjasama rapat dengan CIDB di dalam perkara-perkara yang melibatkan polisi dan advokasi. Itulah tujuannya CIDB jemput kami dan bentuk kerjasama antara MIDA dengan CIDB. Tapi kalau kita sebut MIDA pun tak semua orang tahu doktor, sebab kami ni bukan directly involved dalam industri pembinaan. So izinkan saya memperkenalkan MIDA lah. MIDA, MIDA, Malaysian Investment Development Authority ataupun Lembaga Pembangunan Perindustrian Malaysia. Kami adalah agensi di bawah MITI ataupun Kementerian Industri dan Kementerian Perindustrian dan Antarabangsa ya. International Trade, perdagangan antarabangsa. Kami punya fungsi utama adalah menggalakkan pelaburan di dalam sektor pengilangan dan perkhidmatan. Jadi kenapa pula MIDA ada kat sini pula kan? Tapi memang minta maaf, peserta kat sini adalah daripada industri construction, ada kontraktor dan ada pengilang IBS. Tumpuan MIDA adalah kepada pengilang IBS. Tapi kontraktor juga boleh upgrade jadi pengilang juga. Banyak kes yang berlaku lah di MIDA. So jadi kita banyak function lah dari segi function, terutamanya kita dari segi penggalakan. Kita menggalakkan pelaburan ya. Secondly, kita banyak terlibat dalam perkara-perkara penilaian, evaluation. Kalau CIDB pendaftaran untuk kontraktor, kita pendaftaran untuk pengilang. Jadi tadi Cik Hanafi punya presentation ada lebih kurang 98 ya yang syarikat-syarikat IBS, yang datang pada MIDA ada 22 je. So kita nak galakkan lagi, yang itu kita panggil lesen pengilang. Kita ada juga grant, kita ada juga tax incentive. Tapi tax incentive ni teknikal jugalah, saya akan cakap secara general saja, tapi kita boleh berkenalan lebih rapat lagi nanti. So jadi kalau tax incentive ni kita akan bercakap sebagai galakan cukai. Company-company yang mengeluarkan komponen IBS sekurang-kurangnya 3 komponen boleh datang kepada MIDA dan memohon tax incentive. Bila kita cakap tax incentive tu adalah pengurangan pembayaran cukai. Itu juga adalah bentuk galakan. Kalau dia ada macam-macam bentuk, I tak nak kita confuse. Secondly tu yang company boleh memohon, pengilang-pengilang IBS adalah grant. Grant ni memang bertepatan dengan fokus kita hari ini, iaitu industri 4.0. Jadi kalau saya attend yang session pagi, ada Encik Wee, I'm not promoting his company lah, tapi I bukan orang teknikal juga, tapi dia punya solution, hardware,
software, contohnya BIM lah, integration, dia cakap pasal design apa semua tu, itu adalah bawah liputan yang salah satu grant di bawah MIDA, iaitu Industry Forward Intervention Fund, IIF. Ya, IIF ni adalah untuk pengilang-pengilang, semua pengilang-pengilang, tapi fokus kita pada peserta kita hari ini adalah pengilang-pengilang IBS. Jadi jumlah dia kuat banyak, jumlah dia 500,000 per company. So 500,000 tu maksimum. Ada company yang dapat maybe 100,000, ada yang dapat 50,000. Dan bila kita cakap pasal BIM tadi, I tak expert pun dalam BIMS, tapi BIMS tu adalah salah satu software yang kita support. Jadi kita ada software, kita ada hardware, kita ada training juga. Jadi fokus kita adalah kepada people tu maksudnya training, and then kita ada teknologi dan proses. Bila kita kata teknologi dan proses tu, kita kata software dan hardware. So yang I nampak tadi ada robotics, ada BIM, ada sistem integration, ERP system, itu adalah salah satu digitalization yang kita galakkan. Jadinya mana kami, saya pun cakap tadi 500,000 memang banyak, dan the best thing is dia matching grant. Matching grant yang 70-30. Maksudnya 70% daripada government, 30% saja daripada company. So kalau kerajaan luluskan katakan 100,000 ataupun RM1 lah, senang kan, 70% daripada government, 30 sen daripada syarikat. Jadi mestilah ada syarat-syarat ya, kelayakan untuk memohon tu. Pertamanya mestilah syarikat-syarikat SMEs. And then satu lagi Malaysian company. Bila kita kata Malaysian company, sekurang-kurangnya 60% daripada saham syarikat dimiliki oleh rakyat Malaysia. Itu kita punya di bawah MIDA, definition kita sebagai Malaysian company, not 100% Malaysian lah. So satu lagi konsep dia, belanja dulu baru claim pada MIDA. Maksudnya syarikat-syarikat kena belilah, dia nak beli BIMS ke apa, beli dulu baru claim kepada MIDA. Tapi kita bagi upfront sebanyak 30%. Tapi macam kita katalah, kalau kontraktor tak ada, pengilang IBS boleh mohon kepada MIDA, berdaftar dulu daripada MIDA sama ada untuk dapatkan lesen pengilang ataupun surat daripada pengecualian lesen pengilang. So ada syaratnya lesen pengilang ni, kalau company yang shareholder fund dia 2.5 million ringgit ataupun 75 pekerja. Yang bawah daripada tu kita akan isu surat pengecualian daripada lesen pengilang. So sebelum memohon intervention fund yang saya cakap tadi, kena ada lesen pengilang ataupun surat yang mengecualikan daripada lesen pengilang. Keduanya kena berdaftar dengan SSM. Mesti company sendian berhad. Sebab ada setengah saya faham, agensi kerajaan dia juga menawarkan bantuan dan grant kepada enterprises. Tapi under MIDA kita nak semua company yang berdaftar di bawah SSM. Ya? Jadi dia punya evaluation tu, proses tu dijalankan di MIDA. Application form boleh dapat daripada kami punya website. Tapi saya tak nak pergi detail sangat, nanti confuse. Boleh contact MIDA. Kita ada MIDA kalau utara ni, kita ada MIDA Pulau Pinang, kita ada MIDA Kedah, kita ada MIDA Perak. So dia orang boleh berikan khidmat nasihat. And then dengan kita pun bolehlah dekat Dewan ni, saya ada Rosita, saya ada klik saya Encik Syarul. So jadi memang kita open lah. Kalau ada pertanyaan ataupun kalau ada request nak MIDA bagi briefing untuk company, kita boleh buat VC kalau tak dapat datang. So jadi bagi saya lah berdasarkan pengalaman kita bila kita dah luluskan company tu, tujuan kita adalah untuk meningkatkan produktiviti syarikat.
Itu yang paling penting, tujuan itulah. Jadi grant ni masih ada lagi allocation diberikan oleh kerajaan sehinggalah tahun 2025. Jadi ada masa panjang lagi, sempat lagi untuk company mohonlah. Itu yang kita nak relatekan dengan yang grant yang industri 4.0. Tapi kalau nak bercakap pasal MIDA ni, banyak sebenarnya bantuan-bantuan lain. Macam saya kata, galakkan cukai. Lepas tu kita ada juga import duty exemption. Import duty exemption ni kalau mungkin IBS tak terlibat banyak sangat lah, tapi kalau ada mesin-mesin yang import, ada import duty, itu pun boleh mohon kepada MIDA untuk dapatkan pengecualian daripada cukai. Tapi just cuma satulah doktor, saya ni sebenarnya doktor kena stop saya tahu. Kalau saya cakap nanti saya tak boleh berhenti cakap. So macam dari segi peserta kita ni lah kan, kebanyakannya saya buat assumption lah, kebanyakannya daripada kontraktor mungkin. Ada tak daripada kalangan peserta kita ni pengilang IBS? Ada tak? Kebanyakannya kontraktor ya. Mungkin online mungkin ada. Ada tak yang pengilang? Tak ada doktor. Tak apa, kita pun tak kecewa. Pengilang sebab apa? Pengilang banyak daripada experience kita, pengilang akan upgrade. Ya, because saya pun tak, kalau nak cakap pasal teknikal ni, IBS ni, CIDB lagi pandai daripada MIDA lah. Tapi cuma kalau kita nak kata kita ada 5 komponen penting kan dalam IBS ni. Company boleh buat wall, boleh buat column, boleh buat beams. Mungkin mula dengan satu komponen, lepas tu upgrade kepada beberapa komponen lain. Jadi kita kena ingatlah fund yang bawah MIDA ni lama lagi, 2025. So company mungkin kontraktor bila jumpa kepada MIDA, mungkin berminat nanti nak keluarkan barangan pula, masa tu datang kepada MIDA. Sebab kami pun akan terlibat juga dalam CIDB punya program. Dia ada pembangunan IBS Industrial Park. Macam yang sekarang ni I think yang berjalan adalah di Kelantan. Lepas tu ada kat Nilai lah, KK lah. Tu salah satu cara collaboration MIDA lah. Okay. Tapi doktor, kalau dia orang tak apply kita punya grant tu memang rugilah. Hangus. Rugi sebab 500,000 tu. Okay. Actually-nya bila saya ada bercakap dengan beberapa company lah, actually-nya tak sampai pun. Dia orang tak perlukan pun sampai 500,000 tu. Even 100,000, 50,000 pun MIDA boleh support lah. Okey. So kita stop dulu Okey. Sebab banyak lagi sebenarnya nak tanya ni. Okey. Saya ambil key point yang still ni kalau kita tengok tadi MIDA punya pendaftaran adalah untuk pengilang pengilang dan juga pembuatan sistem ini. So maknanya kontraktor tak boleh lah kalau dia tak ada kilang dan dia juga tak dibuat dalam sektor pembuatan, tak boleh lah, maknanya itu maksud dia kan. Dan satu lagi tadi kalau dinyatakan tadi pendaftaran untuk pengilang dan juga sebagai grant tax insentif dan juga tadi at least ada 3 komponen dan sebagainya. Jadi mungkin selepas ini nanti kalau tak ada soalan, mungkin saya lebih relate kepada mungkin pengalaman projek apa yang dah berjalan. Itu saya di rumah mampu milik itu sebenarnya saya provoke je. Mungkin ada benda lain yang ada success story, saya open. Tapi kalau tak ada satu projek model, kita tak nampak apa benda. Jadi benda ni macam di awang-awang. Kalau kita boleh grab pegang satu, okey. Kita telah berjaya membuat satu sekolah, contohlah kan. Dan baru kita nampak. Okey. Saya terpaksa stop pada ketika ini. Sebenarnya kita panjang lagi masa untuk memberi laluan kepada peserta di Dewan ni. Dan juga secara online pun kita ada lebih kurang. Saya tak pasti, boleh sekretariat beritahu ada berapa semua peserta termasuk di Dewan dan juga secara online? 400. Okey, 400. So banyak tu. 400 peserta di dalam Dewan ni saya anggarkan dalam 150 ada? Ya? So 150 dan 250 adalah secara online. Jadi saya bukalah soalan-soalan daripada pihak peserta di dalam Dewan dan di luar sana. Saya mulakan dengan yang berada di dalam Dewan ni dululah.
So kalau ada soalan boleh terus kepada mic ataupun urus dia bagi mic kepada yang ingin bertanya. Silakan. Ada daripada, boleh saya dapatkan soalan yang pertama daripada peserta-peserta di dalam dewan? Okey. Saya bilang 1, 2, 3. Tak ada, kita pergi kepada yang online. Boleh? Boleh pamerkan yang online? Minta online ni dia tak ada majukan soalan ni kepada siapa. Kalau tak ada, saya assume tiga-tiga kena jawab lah kot. So walaupun kita ada banyak IBS performer as well as dah hilang pula dah. As players, yang menjadi masalah adalah tenggelam timbul lah. Apa hal? Sakit mata. Oh, dah hilang tu. Saya ingat sekretariat kena baca lah soalan ni. Saya dekat sini, kejap ada, kejap tak ada. Okey, kita bersabarlah. Okey, saya baca sekali lagi. Walaupun kita ada banyak IBS performer as well as players, yang menjadi masalah adalah mereka semua segregated dan tidak di bawah satu bumbung. Difficult to get information. Okey, information, apa maksud information ni? Masalah dia apa? Sistem ke? Ataupun katalog tak mencukupi ke? Boleh panel jawab? Silakan kalau siapa nak ambil soalan ni. Tapi kalau yang dimaksudkan, saya rasa tadi kalau IBS performer ni, kalau player tu mungkin Maida lah, maksudnya pengeluar kan. So memanglah macam saya katalah tadi, dekat kalau ikut dekat CIDB punya list ada 98 company, tapi yang berdaftar pada Maida cuma 22 saja. Jadi saya welcome lah pertanyaan ni. Jadi lepas ni memang kena daftar kepada Maida supaya kita tahulah sebenarnya player-player ni kita boleh reach out dan kita bantulah, satu daripada segi registration, satu lagi IBS performer atau player ni boleh fahamlah sebenarnya Maida memang terlibat di dalam pembangunan IBS ni. Ataupun kalau misal kata satu borang, maknanya ditembak kepada dua lah, borang itu kepada CIDB dan kepada Maida. Maknanya sekiranya layak, dia akan automatik dalam list CIDB dan juga automatik juga masuk dalam list Maida untuk menjimatkan masa lah. Yes. Saya rasa lebih praktikal lah. Maknanya kita borang satu tapi shoot kepada dua. Kalau kita boleh cadangkan begitu untuk dijadikan polisi ke satu, mungkin senang lah. Cuma doktor, pendaftaran di bawah Maida ni adalah bawah Industry Coordination Act. Maknanya di bawah Akta Industri lah. Okey. Cuma daripada sebab segi CIDB construction okey. Cuma di bawah Akta Pembuatan dan Perkilangan jadilah kan. Okey. So soalan satu dah dijawab. Saya ingat yang ni saya untuk menjimatkan masa, saya suka interaction ni, fokus kepada yang patut jawab lah. Okey, boleh seterusnya. Saya tak pernah langsung dapat tawaran grant pun dari kerajaan. Merujuk kepada bagaimana grant ditawarkan kepada industri. Saya dah jawab dah tadi kot. So saya ingat tak payah jawab kot lah. Jadi kalau misal kata syarikat daripada pembuatan penghilangan tu, Maida boleh dapat dan juga register dengan CIDB. Kalau di Maida, kalau ada 3 komponen sekurang-kurangnya kan, dah layak lah. Kalau tak silap yang 500,000 dan juga kena secure project kot. Yang tu ada sikit doktor biasa terangkan. Kalau 3 komponen tu, sekurang-kurang 3 komponen adalah untuk melayakkan dapat tax incentive. Tax incentive ni adalah galakkan cukai. Tapi kalau untuk yang grant tu, walaupun dia keluarkan satu komponen, dia akan layak lah. Grant ni dari segi duit tadi kan, matching grant. Tax incentive adalah segi pengecualian cukai. So yang matching grant ni dia kena ada secure project lah. Mesti ada project ke ataupun dia kita tengok bukan daripada segi secure project. Dia daftar daripada kita. Kita maknanya kita recognize dia sebagai penghilang IBS. Itu dia kena berdaftar di SSM. Jadi dia kena beli alatan tu dulu and then dia datang kepada Maida untuk claim nanti. Tapi kita kena proses dulu application tu, nak pastikan company ni
adalah daripada pengilang IBS lah. So dia punya maksimum dia adalah berjumlah 500,000. 500,000. Sebab kat Mandar ni dia macam-macam industri, E&E ada, makanan, pakaian, semua tu. Jadi kalau IBS ni dia datang kepada bahagian kami lah. Okey. Bahagian yang doktor sebut tadi, teknologi bangunan dan lifestyle tu. So far yang daripada pengilang untuk IBS tadi, yang daripada 22 yang berdaftar dengan MAIDA tadi, berapa yang dah dapat grant 500,000 tadi? Dia yang 22 tu sebenarnya yang datang tu yang license ni yang agak besar-besar lah. Okey. Yang kalau kita mention nama tu semua orang tahulah, listed company kan, GS. So yang kecil-kecil ni ada, yang even yang Kelantan yang keluarkan satu komponen ada yang dapat. Cuma kita tak boleh reveal nama company lah. Okey. So maknanya bukan terhad kepada pengilang besar sajalah. So yang kecil sederhana pun layaklah kalau Yang ni memang khas untuk company SMEs. okey. So grant ni. So maknanya itulah tadi penjelasan. Jadi tapi ada syarat dia kena berdaftar dengan SSM dan juga apa tadi kena ada 3 komponen tadilah. So okey, boleh kita dapatkan soalan seterusnya kalau ada? 2 soalan je. Habis okey, habis saya pula beri soalan lah. Okey, saya mulakan dengan Dr. Suhaila dululah kot. So soalan yang saya akan majukan kepada pihak universiti adalah seperti berikut. Dia sebenarnya kalau dekat universiti ni, sebab Dr. Suhaila cerita 4.0 kan, tapi tak boleh, saya bagi satu soalan yang general lah, 4.0. Apakah peranan dan cabaran universiti untuk melahirkan graduan yang cekap dan mahir dalam bidang 4.0? Dah disentuhkan tadi. Dan seterusnya saya gabungkan, bagaimana UiTM ataupun universiti lah for that matter berubah kepada digitalization dalam melaksanakan IR 4.0 di zaman pandemik dan selepas pandemik. So ini mungkin dia bukan apa, kadang-kadang saya sebenarnya honestly lah, saya belajar secara online ni saya tak percaya. Jadi mungkin cabaran lah kalau setakat belajar online, dan mungkin apakah cabaran lah di antara memberi latihan dan juga pengajaran kepada penuntut-penuntut di universiti lah semasa zaman pandemik dan juga era selepas pandemik lah ataupun endemik. Okay, silakan. Terima kasih. Sebab saya ni dengan industri pernah ada pengalaman sedikit, dan pada ketika itu macam tadi saya ada sebut, pada ketika saya join industri pembinaan, masa tu belum lagi ada IR 4.0. Jadi bila masuk ke universiti dan sebenarnya pembelajaran tu yang penting program-program kejuruteraan, especially sebab kita bercakap tentang industri pembinaan, memang kita nak lahirkan pelajar-pelajar yang mana ada elemen-elemen, contohnya elemen IR 4.0 ni, kita nak lahirkan graduan jurutera, bakal jurutera yang ada 4C. 4C ni sebenarnya disebut dalam education 4.0, education 5.0, iaitu graduan yang ada creative thinking. Lepas tu ada communication skill, lepas tu collaboration dan juga creativity. So ini elemen penting lah yang digariskan, yang mana saya sebenarnya hasil daripada sikit pembacaan, saya nampak BIM ni sebenarnya banyak advantages, banyak kelebihan kan kalau kita nak banding dengan konvensional. So BIM ni jadi ada elemen seperti communication skill yang sangat dititik beratkan, dan juga collaboration. Of course kita tak boleh pandang remeh, sebab yang paling penting adalah knowledge kan, knowledge. So pelajar yang bakal graduan, bakal jurutera yang dihasilkan perlulah ada knowledge supaya dapat penuhi demand industri. Nak terus jawab ke? Nak terus jawab. Okey, saya terus jawab soalan pembelajaran BIM di universiti ada diperkenalkan ke? Okey, kalau di UiTM Chongqing Pulau Pinang, secara ringkaslah, kami belum lagi tawarkan kursus yang nama dia BIM.
Kursus yang nama dia BIM belum, tetapi elemen-elemen dalam BIM ni kan banyak sebab BIM ni kan luas. Jadi elemen-elemen dalam BIM ni kan dah pun sebenarnya dimasukkan dalam kursus-kursus secara indirect lah, secara indirect memang ada. Tadi saya ada sebut kita ada kursus elektif yang ditawarkan yang mana dah bagi pendedahan kepada pelajar secara teori dan juga praktikal tentang GIS, di mana GIS ni kalau dulu bergantung kepada AutoCAD kita hanya nampak 2D, tapi bila ada software yang mana ada software yang terbaru ni kan, kita beralih daripada 2D ke 3D, mana kita boleh dapat detail daripada situ. Secara indirect lah. Tapi sebenarnya ada universiti-universiti, saya tak silap saya UKM dah ada kan, UTM dah ada sebahagian universiti dah ada kursus-kursus BIM, dan sebenarnya semua universiti dalam proses mewujudkan kursus-kursus BIM ni. Sebab tu tadi saya sebut kurikulum ni dia sekarang ni bukan lagi bersifat konvensional, tetapi dia bersifat fluid dan juga organik, yang mana kita akan sentiasa pastikan kursus-kursus kita itu menepati kehendak pasaran. Dan itu je kot kan, menjawab kan. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Suhaila. Seterusnya saya ikut giliran lah. So Puan Rozita, Dr. Rozita tunggulah lepas ni. Ada soalan-soalan yang lebih menarik lah. Okey, soalan saya terus kepada Dr. Afifuddin lah. Straightforward, senang saja. Saya suka relate kepada four yang quadruple helix tadi. Akademik, industri, sosial dengan industri. So 4 tadi. Okey, sebab dinyatakan tadi pengalaman bersama JKR. Boleh tak sebab saya tak lari daripada project model, saya nak fokus. So project model tu projek apa? Hospital ke, sekolah ke apa? Ceritakan pengalaman dalam project model tu, apakah siapa yang terlibat, dan seterusnya nanti saya akan ajukan kepada Dr. Rozita, project model tu ada kat mana? Kalau ada 4 quadruple helix tadi, dia channel ke mana tadi? Kalau misal kata yang 500,000 tu dia fokus kepada pengilang dan buat, dia dapat situ. Itu mungkin satu daripada industri. Jadi dekat universiti, dekat agensi kerajaan macam mana dia nak tap? Ataupun kalau tak ada channel daripada MIDA, so universiti kena keluarkan sendirilah ataupun kena carilah. Dan daripada developer ke kontraktor. Dan baru kita nampak satu project model. Bukan pun last kali nanti, saya harap kita ada konklusi satu projek model lah. Projek model tu saya saja provoke tadi, rumah mampu milik. Dia tak sebenarnya mampu milik. Dia mungkin bangunan kerajaan, mungkin hospital dan sebagainya. So mungkin Dr. Afifuddin cerita sikit pengalaman projek yang betul lah, yang betul bersama dengan JKR. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Zahiri. Jadi saya bercakap bukan mewakili JKR, tapi berdasarkan pengalaman saya. Okey, pertama di Malaysia kalau kita tengok 10 tahun lepas, tak pernah projek hospital tak ada masalah. Okey, kita ada banyak projek tak saya sebut, masalah utamanya kulat, masalah keduanya delay. Okey, dan di JKR untuk kita proof of concept BIM sendiri, okey, kita test dekat projek yang paling susah, projek endocrine. Okey, projek hospital specialist untuk cancer endocrine. Okey, itu pilot projek JKR. Dan selepas tu banyak lagi projek hospital. Macam pagi tadi kita ada pembentangan daripada Hospital Pendang. Sekarang dalam construction kita ada Hospital Parit Bunta. Kalau tuan-tuan boleh Google, bulan lepas ke minggu lepas, okay, YBKJ baru rasmikan, saya rasa bulan lepas, hospital endocrine. Pertama di Malaysia, endocrine ni hospital untuk orang-orang yang badan besar sikit daripada saya je. Okay? Sebab bila berbadan besar, okay, dia ada equipment, medical equipment lain. Dia tak boleh dekat atas stretcher, dia tak duduk, tak lihat bed yang biasa. Contoh macam dia nak masuk MRI punya scan. Okay, dia tak boleh masuk yang saiz biasa, dia kena semua saiz luar biasa. Okay, jadi Dr. Zahiri, di Malaysia kita ada banyak projek-projek profile, okay, hospital yang memang proven. Sebelum ni memang very complicated, projek selalu delay. Okey, paling cepat masalah naik kulat. Sekarang dengan menggunakan BIM, kita banyak projek-projek hospital yang kita siap on time. Antaranya depan saya pun ada projek Pendang yang boleh verify projek. Selain pada itu doktor, kita dalam proses untuk bangunkan template untuk projek. Selain pada projek hospital, contoh macam kita pergi projek hospital, projek sekolah contohnya.
Okey, sekolah kita ada banyak jenis sekolah di dalam Malaysia. Okey, conventionally bila kita nak start project hospital, kita start daripada scratch. Okey, sekarang kita dah ada 3D model standard sekolah. Okey, you just pilih nak sekolah type A, type B, type C, type D, ikut bilangan pelajar. Kita dah ada standard untuk balai polis, balai bomba, klinik kesihatan, semua dah dalam 3D model. Okey, yang dah free class dan dah ready untuk buat submission. Maksudnya bila konsultan dapat tender, kita reduce masa untuk kita design. Okey, just ambil daripada project template, pergi tender, construction contractor boleh terus buat. Tu antara inisiatif, okey. Dan macam doktor kata, proven project yang memang boleh visit. Okey, kalau tuan-tuan ni dalam dewan kita ada seorang wakil daripada Hospital Pendang. Okey, boleh tanya dia punya project experience. Dan saya rasa lebih daripada 40 projek, saya rasa projek JKR yang dah menggunakan BIM. Dan untuk quadruple helix, kita bukan saja dalam konteks JKR. JKR sebenarnya banyak bantu universiti. Okey, macam doktor cakap tadi, kita banyak universiti yang dah implement BIM. Maksudnya kita embed curriculum BIM dalam silibus. Kita tak nak keluar ada satu profession BIM, bukan. Kita nak kalau dia engineer, the engineer yang well versed dengan BIM, dia keluar dan dia boleh kerja dengan BIM. Kalau ada arkitek profesional yang boleh kerja dengan BIM. Bukan saja di peringkat universiti, kita dah start di politeknik, kita dah ada kolej kemahiran MARA dan CIDB saya rasa ada 6 ke 7 satellite center. Satellite, BIM satellite dekat universiti. 4, 5, 4. Okey, mungkin 5 BIM satellite, okey, di universiti. Okey, contoh orang utara, okey, kita ada di Unimap. Okey, modul yang sama kita ada di MyBIM. Okey, tak perlu ke KL, pergi ke Unimap. Orang Johor pergi ke UTM. Jadi kita ada BIM satellite di Sabah, kita ada BIM satellite di Sarawak kalau saya tak salah. Yang ini untuk menggalakkan, pertama kolaborasi antara industri dan kedua kita nak make sure graduan yang keluar, graduan yang ready untuk bekerja. Contoh macam tuan-tuan dan puan-puan lepas ni, kalau ada projek yang berkaitan dengan BIM, graduan universiti yang keluar, kita dah ready. Kita bukan 5 tahun lepas kita mahal skill yang tu dia melibatkan kos balik tu. Dia mahal sebab skill tu kita tak ada. Kita tak ada skill, kita tak ada manpower. Sekarang kita punya graduan yang keluar dah banyak yang dah BIM ready, okey, yang bila dia kerja dengan tuan-tuan very minimal supervision, mungkin untuk start tak perlu hantar training, bila nak pergi kepada advanced course baru hantar training. Dan kita ada masalah bila kita kata construction, orang relate dengan 3D industri, bukan 3D model, 3D industri. Kita ada dirty, dangerous and difficult industri yang menyebabkan kita punya generasi muda tak nak masuk industri. Okay, tak nak masuk kerja. Okay, graduate civil contohnya daripada UiTM, dah belajar BIM, tiba-tiba tak nak masuk site sebab panas. Okay, belajar architecture dekat UKM, 3 tahun part 1, 2 tahun part 2, keluar tak nak masuk site. Sebab apa? Sebab panas, tak glamour. Okey, yang kaki-kaki stream ni suka main game lagi. Okey, dengan IR 4.0 kita menggalakkan warga muda untuk masuk. Jadi you masuk dengan very style. Okey, masuk site bawa tab. Okey, masuk site ada bawa drone, fly drone dalam coordination meeting. Okey, dari segi project report cantik, site plan sebelum ni kita ambil gambar. Okey, dan sekarang kita ada drone operator, civil engineer yang jadi drone operator. Okey, untuk projek highway contohnya. Jadi daripada situ kita tengok impact, bukan sahaja kita dapat produce young talent, okey, yang sangat IT savvy, dan dalam masa sama dia boleh tolong kita improve productivity dan kita boleh tolong untuk improve conventional masalah dalam construction industry. Sebab tu di pihak CIDB dan kerajaan kita memang menggalakkan penggunaan IR 4.0 bukan sahaja dalam construction, cross industry, semua industri. Dan mungkin relate sikit dengan grant, okey, bukan sikit dengan fund di selain daripada MIDA, okey, kita ada banyak sandbox contohnya di MOSTI kita ada banyak grant-grant industri yang boleh collaborate dengan universiti, kita produce satu solution dan kita pitch dekat MOSTI contohnya through sandbox dan dapat. Dan government sekarang melalui kita ada mic, kita ada pemudah apa semua,
kita ada banyak fund untuk bisnes-bisnes startup. Okey, dan startup yang paling kurang adalah startup dalam construction. Okey, kita nak sebelum ni kita tengok, kita buat engagement dengan kontraktor kelas F, GG1 sampai G7. Mungkin selepas ni kita ada orang-orang muda yang ada startup yang bukan offer jadi kontraktor, jadi konsultan, tapi jadi business solution. Okey, kita contoh macam di Penang untuk wilayah utara, kita ada satu drone operator. Okey, yang you nak buat site report, you nak buat progress report contohnya. Sebelum ni kita ambil gambar, so you engage dengan drone operator, masuk, kita bayar dia RM1,000, kita punya report cantik, dia pun boleh generate kerja. Jadi bukan saja kita nak kontraktor yang pandai gunakan bukan saja BIM tapi teknologi, tapi dalam masa sama kita nak graduan yang keluar ni, yang warga-warga muda ni, tak kira daripada universiti ke, daripada IKM ke, daripada KKM, ILP, keluar, dia boleh create dia punya bidang kerjaya dalam bidang construction. Dia tak lari daripada bidang construction, dia tak bawa Grab, dia tak bawa bukan nak kata Grab tu tak bagus doktor, tapi 3 tahun dia punya investment dekat universiti dan Malaysia sayang, kita rugi kalau talent-talent yang bagus ni keluar. Contoh macam saya respon site virtual site visit tadi, daripada dia bawa Grab, dia letak atas kamera dia, kamera 360, sekarang kita bagi dia kamera 660, dia masuk dalam site, dia buat dia punya virtual site dia, dan kita boleh pakai untuk progress report. Okey, terima kasih doktor. Okey, terima kasih di atas penerangan yang panjang lebar, dan saya rasa menjawab soalan-soalan saya tentang projek Modeler tadi. Saya nak sampai tu. Saya rasa kita akan ke situ nanti kita boleh. Okey, sebelum saya jemput Dr. Rosita untuk menjawab beberapa soalan yang akan saya nyatakan, kita ada satu soalan di sini. Saya rasa ni memang direct kepada Maida. Sebab tadi Puan mention dari segi pembuatan penghilangan, jadi lebih kepada hardware. Jadi di sini dia mention pembelian hardware. Pembelian hardware dan software ni saya rasa komputer dan juga software kepada komputer, bukan alat kilang tu. Kalau yang Maida tadi saya rasa lebih kepada kilang punya peralatan, betul Jadi mungkin Dr. Rosita boleh jawab yang soalan ni sebelum saya akan satu soalan tambahan selepas ini. Actually-nya saya rasa soalan ni memang datang daripada kontraktor. Sebenarnya bagi Maida, kalau hardware dengan software tu memang bolehlah di bawah yang kita kata intervention fund. Cuma dia adalah bagi penghilang. Maksudnya pengeluar IBS, dan IBS tu digunakan oleh kontraktor. Jadi yang upstream lah, yang ke atas. Bukan kontraktor tapi pembuatan dengan penghilang tadi ya. Pembuat IBS. Okey, saya mungkin saya fokus kepada Corporal Helix tadi, and then mungkin saya serahkan kepada panel untuk jawab, tapi saya jemput Dr. Rosita dululah. Okeylah, kita jawab soalan ni dululah. Okey, mungkin saya bacakan soalan dan saya minta Dr. Rosita untuk memberi jawapannya. Dalam usaha ke arah pelaksanaan pendigitalan dan penggunaan teknologi baru, bagaimana pihak Maida memainkan peranan dalam mengurangkan cukai ke atas mesin berteknologi tinggi? Okey, ini tax insentif tadilah. Okey, Dok. Yang actually-nya di bawah Maida, macam saya kata tadi, dia ada dua jenis galakan. Satu dalam bentuk galakan kita panggil grant, satu daripada pengecualian cukai. Maknanya kalau company keluarkan produk tu, kita panggil ada satu, nanti teknikal pula doktor kan, promoted list. Apa-apa yang kita galakkan dalam, macam kita ada satu menu lah. Apa-apa yang dalam menu tu, dalam list tu, kalau dia keluarkan, dia akan dapat galakkan cukai. Galakkan cukai ni dari segi pengurangan pembayaran cukai. Dia boleh partial lah. Maksudnya dalam segi pembayaran cukai, kita dapat diskaun. Itu maksud dia. Tapi kalau dia kata bagaimanakah untuk mengurangkan kecukai ke atas mesin dan berteknologi tinggi, ini ada juga satu bawah Maida yang katakan kalau mesin-mesin tu diimport daripada luar negara. Jadi kalau kita import mesin yang daripada luar negara, ada mesin yang ada import duty. Jadi import, macam mana nak dapatkan pengecualian daripada pembayaran import duty, yang tu pun boleh datang kepada Maida. Tapi cuma itulah kita kata, mestilah pengeluar-pengeluar IBS, tak kisah company kecil ataupun company besar, akan layak.
Cuma bukan kontraktor. Kan kontraktor. Okey. So kontraktor kena transform lah daripada kontraktor jadi pengilang dan pembuatan punya sektor lah. Okey, saya dah nampak dah punya framework. Mungkin student boleh buat PhD sebenarnya. Saja saya nak provoke universiti je. Jadi kita ada project model tadi. So project model saya dah dapat dah. Example hospital Pendang ni. Tak seperti hospital Pendang ni saja sebagai dia punya case tadi dan boleh improve untuk hospital-hospital lain. Tak semestinya hospital, sekolah pun boleh, rumah mampu milik pun boleh. Jadi saya letakkan project model tu di tengah. Okey. Yang quadruple helix tadi kita letak dia punya feret-feret tepi-tepi dia. So kita ada daripada akademi, kita ada daripada industri, kita ada daripada society dan kita ada daripada government. Saya ambil example hospital. Government dia Kementerian Kesihatan lah. Okey, satu. Mungkin Kementerian Kesihatan dia ada funding dia. And then daripada society ni pesakit lah senang cerita lah. Orang yang akan menghuni hospital lah dan juga orang luar lah sebagai society. Dan kalau akademi daripada universiti lah, UiTM, UKM. Dan Dr. Fufdin ada mention tadi daripada Sandbox, daripada MIC. So itu satu source fund yang lain daripada MIDA. Jadi bila MIDA ni tadi kita zoom kepada industri. So industri tadi kalau MIDA punya fund adalah sektor pembuatan dan penghilangan. Kontraktor tak layak betul doktor boleh betul. Okey, itu satu. Satu dia punya kuantum dia adalah 500,000. Dan satu lagi kalau penghilang IBS dia mesti ada sekurang-kurangnya 3 komponen. Betul kan tadi kan? Komponen tu untuk galakkan daripada segi pengecualian cukai pendapatan. Okey, Maknanya alright, okey. kita punya company punya corporate tax 24%. Okey. Dia akan dapat, kalau bahasa mudah dapat diskaun lah. Okey. Tapi yang tu dia kena keluarkan sekurang-kurangnya 3 komponen. Okey. Tapi kalau daripada grant tu kita tak ada. Kalau satu komponen pun boleh. Okey. Okey. Ada beza sikit doktor. Okey, Sorry okey, saya okey, betulkan okey, ya. Okey. So mungkin yang lain jelas sebab saya pun agak confused juga tadi. Okey. Okey, kalau kita tengok di situ tadi, saya nampak joint industry collaboration tadi through quadruple helix. Bila ada satu project model, kita boleh dapat various sources lah funding dia. Daripada universiti, mungkin you boleh minta daripada MOHI Ministry of Higher Education. Boleh dapat daripada Sandbox, boleh dapat daripada MIC dan juga CIDB pun boleh sebenarnya. CIDB masa dulu pun through KRIM, through CIDB kita pernah berbagi grant kepada universiti. Dan satu lagi yang direct daripada pihak MIDA tadi adalah tadilah yang grant tadilah. So jadi kita nampak quadruple helix ni dia punya channel tu dalam bentuk grant. Grant ni dalam monetary lah. Dan mungkin selain daripada itu government mungkin support, mungkin dari segi projek dan sebagainya. Kalau kita boleh develop satu model menggunakan quadruple helix ni untuk mendapatkan grant dan mengambil contoh daripada hospital Pendang tadi, dan kalau misal kata kita nak rebut peluang, it could be hospital, it could be satu ni, tapi kena ada satu, maknanya kena bekerjasamalah dengan ketiga corporate helix ni untuk menjayakan projek ini. Yang paling pentingnya, dia punya delivery satu, mungkin projek itu menggunakan kaedah 4.0. Kena ada syarat lah. Projek model ni kena syarat menggunakan 4.0. Elemen BIM kena ada, contoh lah kan. Dan kalau kita tengok CIDB punya construction 4.0 strategic plan, short term dia adalah PPVC dan juga IBS. So jadi komponen IBS tu bukan saya nak relatekan macam mana kita nak bekerjasama. Kalau tidak, dia tak ngam. Jadi kita at least bila kita habis kita punya interactive forum ni, kita nampak kena ada satu projek. And then MIDA boleh masuk. BIM center dekat CIDB pun boleh collaborate. University pun boleh collaborate. So maknanya bila kita ada satu effort bersama, so source of funding dari MIDA boleh, daripada CIDB boleh, daripada MIC boleh, daripada Sandbox boleh. Tapi kena cadangkan lah. Kena cadang mungkin ongoing project dekat JKR contohnya, kita kena cadang lah untuk dapatkan fund. Konsep IBS, dan dia actually the success story of IBS ni, saya biasa yang saya pernah buat some study adalah 3S. Dia kata simple, standard dan system. Sistem tadilah yang macam pihak MIDA, dia tak lagi daripada sini. The successful story of HDB project dekat Singapura dalam tahun 90-an dulu adalah through 3S nanti. So daripada 3S ni dia akan tingkatkan dia punya productivity. So productivity kalau dekat Singapura tu dia punya study dia productivity dia punya measurement dia GFA over man day. So IBS GFA gross floor area over man day adalah 10 untuk projek.
Tapi kalau di site dia lagi tinggi lah. Projek ni dia ambil kira designer, kalau dekat site dia workers. Kalau dekat site dia punya GFA over man, dia productivity ni adalah 13, 14 dan sebagainya. Dekat Singapura dibuat tahun 2006 adalah 10. So kalau kita boleh wujudkan satu projek model tadi, ambil hospital ataupun ambil case study, saya nampak bila berjalan, yang penting dia punya deliverables towards the end. Satu projek yang menjayakan dalam menggunakan kaedah BIM, Construct 4.0, whatever, IBS pun ada di situ, manfaat kepada industri, dan universiti akan melahirkan pakar-pakar BIM, pakar-pakar itulah. Jadi ini saya just kata framework lah. Jadi terpulanglah kepada universiti dan pihak MIDA untuk kita bincang. Ini sajalah, saya suka, to be frank, saya suka provoke sebenarnya. Kalau tak ada provoke, dia tak ada interaktif, orang pun boring. Tengok soalan dah masuk lah. Mula-mula tadi tak ada soalan kan. Jadi sabar dulu soalan ni. Saya yang saya provoke tadi, project model tadi dengan colorful helix tadi, yang saya masukkan tadi. So kita dah nampak tadi, dia punya hasil dia, quality, productivity, dan di samping industri, benefit daripada MIDA. And then daripada universiti you boleh bid sandbox ataupun MIC punya fund, and then society dapat keselesaan lah at the end of the day. So boleh tak komen ni dulu, dan kita wajukan pada soalan tu. So saya mulakan dengan Dr. Rosita dulu lah kot. Boleh ya? Secara amnya ya doktor, secara amnya doktor. Sebab MIDA ni dia besar lah, dia ada banyak division, dia ada banyak section, unit, ya. Jadi macam dia ada function masing-masing lah. Macam saya building teknologi ni, kita dari segi promotion, kita memproses permohonan tax insentif, grant, macam itulah ya. Tapi kita juga ada bahagian yang terlibat dalam kita panggil advanced teknologi dan talent. Saya rasa dua bahagian di MIDA tu, kita of course lah bahagian saya pun akan terlibat. Kemungkinan banyaklah actuallynya dia ada collaboration dengan universiti macam untuk develop apa kita panggil syllabus. Sebenarnya terlibat, tapi dia lebih kepada engineering. Kita belum terokai lagi actually pembinaan. Boleh saya mencelah sikit. Sebab saya suka mencelah sikit di situ. Sebab bila kita mention dia dari segi construction 4.0, dia ada IBS, dia ada PPVC, Prefab Pre-Finished Volumetric Construction. So PPVC ni teknologi dia bukanlah satu teknologi yang kita rasa asing. Sebenarnya teknologi dah ada apa dia kata in-house di Malaysia ni. Kalau misal kata kita nak lahirkan pakar-pakar, memang boleh. Itu saya kata tadi, project model ni dia akan melahirkan pakar-pakar sebenarnya. Cumanya kena ada kerjasama. So saya kata JIC ni, Joint Industry Collaboration, through this quadruple helix tadi. So maknanya di bahagian MIDA tadi ada macam Dr. Rosita mention tadi, ada sektor yang terlibat atau bahagian yang dengan teknologi, innovation dan sebagainya. Walaupun saya faham besar, tetapi kalau kita zoom fokus untuk IBS dengan PPVC tadi dalam konteks Construction 4.0 BIM tadi, dan juga kalau kita relate dengan yang berdaftar dengan CIDB dengan my e-construct tadi ada 92, dan through MIDA ada 22 contohnya. Kita maknanya kita develop dia punya kekuatan tu di situ. Baru kita nampak boleh tonjolkan sesuatu daripada project model. Inilah hasilnya. Mungkin di situlah saya faham macam Dr. mention tadi secara luas. Tapi kalau kita zoom di situ sekarang, baru nampak dia luas, tetapi dia fokus di situ. Macam mana? Boleh nampak logik ke tak logik? Maksud saya dia boleh dijalankan. Boleh dijalankan sebab kita ada pengalaman. Macam saya kata bahagian yang advanced teknologi dengan R&D tu, dan bahagian talent, tapi bukan pada bidang ni lah. Mungkin kita boleh perluaskan pada bidang ni. Kita boleh macam doktor, kita boleh terokai, kita cuba. Contohnya sekarang ni memang fokus macam dekat Pulau Pinang ni, dia lebih kepada semiconductor. Memang banyak MIDA bekerjasama, tapi saya rasa ini adalah satu bidang baru yang kami boleh sama-sama terlibatlah di masa akan ada, di masa terdekat ni. Terima kasih. Saya pass kepada Dr. Fifuddin, dan kita pusing ke sini balik. Okey, silakan. Terima kasih Dr. Zahiri. Saya rasa dalam tapi saya terpaksa cakap you limit kepada yang saya kata project model tu tadi. Jangan keluar nanti kita masa-masa. Betul. Saya rasa kita still lagi project model, cuma kita
mungkin kita extend kita punya definition, dia punya stakeholder dia. Okey, dan dalam konteks kita punya roadshow hari ni, mungkin kita banyak SME construction yang ada SME, dan macam mana kita punya model tadi kita boleh contribute dan kita boleh tolong balik SME. Saya QS, kita takut tengok harga konkrit, harga simen, harga besi, terbaru bata nak naik. Jadi macam mana kita bagus pun polisi kalau kita tak balik kepada kita punya grassroots, kita tak settle kita punya bottleneck issues, okay, dia takkan ada push and pull. Jadi saya rasa kita kena pergi kepada satu collaboration untuk pergi untuk start explore affordable technology ni, Doktor. Jadi kita macam kita cerita benda-benda tinggi tapi isu cost apa semua kita still lagi tak settle. Dan antara masalah paling mahal sekali adalah untuk dapat talent. Sebab tu kami di universiti dan memang kita bekerjasama dengan CIDB dan JKR untuk memastikan graduate yang keluar adalah ready untuk bekerja, untuk boleh kerja dan boleh contribute balik kepada society. Okey, dari segi gaji dia tak sepatutnya jadi isu bila demand and supply kita balance. Dan dalam kita punya business model adalah macam mana kita nak balancekan supply and demand tu sendiri, supaya bila graduan yang keluar tu dia boleh reach industri punya, dan macam mana kami di universiti untuk kita boleh sama-sama improve. Kita boleh bagi upskilling, kita boleh bagi reskilling, secara affordable. Secara affordable yang tanpa melalui komersial. Saya rasa tu je dia punya keyword dia affordable. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fifuddin. So saya jemput Dr. Soila lah untuk komen tadi lah yang apa yang saya nyatakan tadi. Sebab at least kita nampak nanti kita nampak benda tu boleh dilaksanakan menggunakan BIM, menggunakan construction 4.0, menggunakan kaedah daripada facilities yang ada dari MIDA dan agensi-agensi macam mana kita nak. Yang penting saya rasa quadruple helix dan juga joint industry collaboration tadi lah. Okey, jemput Dr. Soila. Okey, cabaran kami di universiti ni adalah nombor satu adalah minat pelajar-pelajar lah. Sebab pelajar-pelajar ni dia sebelum pandemik ni kan dia punya minat tu lebih kepada nak buat contohnya macam research yang berkaitan dengan final project kan berkaitan dengan conventional method. So BIM ni macam belum ada pendedahan secara detail. Jadi macam minat tu tak nampak. Jadi macam aktiviti kita macam pada hari ni kan nak bagi pendedahan kepada kontraktor. Jadi pendedahan yang sama kalau kita bagi kepada pelajar-pelajar ni dia akan berubahlah minat dia tu. Berubah minat tu dan nampak kelebihan yang ada lah. Dan sebenarnya apabila berlaku pandemik ni, kat situlah bermulanya peralihan tu. Sebab sebelum ni kan, sebelum ni pelajar-pelajar bila nak buat projek kan dia akan pilih nak buat lab. Contohnya material lab kan. Jadi bila dalam 2 tahun tempoh PKP tu, kita terpaksa tune balik projek-projek student ni untuk pilih buat modelling. Bila buat modelling ni dia dah masuklah elemen-elemen BIM. Kan dia dah masuk elemen-elemen BIM dan ketika itu pelajar dah jadi dah bila tak ada pilihan ni dia kena pilih sama ada dia nak buat dia mana tak boleh masuk lab dia kena buat modelling menggunakan sama ada macam kalau structure macam pelajar-pelajar saya kan sendiri saya libatkan pelajar-pelajar saya dengan real project juga ada collaboration dengan IEM Penang di mana pelajar-pelajar saya tu memang saya dedahkan kepada software untuk buat dia punya kajian. Jadi minat tu secara tak langsung akan wujudlah bila kita libatkan dengan kerjasama antara industri pembinaan dan juga inilah dengan akademik tetapi macam kalau satu lagi cabaran tu adalah funding jugalah. Jadi macam di universiti ni kan seperti semua tahulah BIM ni kan memerlukan dana yang besar sebab kita kena ada tool hardware equipment yang cukup dan yang tu juga adalah mungkin salah satu sebab kenapa subjek BIM ni belum lagi
belum lagi kalau di UiTM belum lagi ada secara spesifik subjek drama BIM. Tapi kita dah masukkan melalui kursus-kursus tertentu dan kita bagi pendedahan melalui kita jemput syarikat-syarikat yang mana apply BIM. Dan kita juga sebenarnya melibatkan pelajar-pelajar ni, kita nak hantar seramai boleh pelajar ke industri yang mana apply BIM supaya kita dapat bagi pendedahan tu. Teori memang kita boleh bagi, tetapi praktikal tu pelajar kena didedahkan. Selain daripada kita bagi teori dan praktikal di universiti, kita nak bagi pendedahan tu melalui latihan-latihan industri. Jadi sebenarnya kalau ada banyak company, banyak industri dekat luar ni yang apply BIM, jadi lagi banyak peluang untuk kita dedahkan pelajar dengan BIM dari semasa di peringkat universiti. Okey, terima kasih Dr. Sohaila. So kita ada soalan di sini. Mungkin ini relate direct kepada universiti. Apakah potensi kerjasama yang boleh dibentuk di antara ahli akademik, pihak kerajaan dan pemain industri pembinaan untuk meningkatkan kompetensi BIM di kalangan pelajar? Sebelum saya pass kepada akademik ni, saya sekali lagi saya suka provoke. Jadi baru interesting sikit dia punya perbincangan. Pengalaman saya lah bersama universiti ni, kita macam universiti dia ada macam tadi elective subject. Kita ada final year, dipanggil FYP, final year project. Dan juga dia ada latihan industri ataupun dipanggil selalu yang dengan latihan industri LI dengan industri lah. So ini adalah antara saya rasa projek potensi kerjasama dalam konteks semasa pembelajaran. So dalam konteks research, jadi projek model tu adalah satu benda yang baik lah tadi yang saya kata tadi. Jadi dia dua approach di sini. Yang ini lebih kepada syllabus yang saya nampak di sini, kompetensi pelajar, maknanya bila pelajar tu dia punya elective dia BIM, dan juga bila didedahkan di dalam final year project dia BIM. Jadi bila dibuat latihan industri, jadi kalau ada potensi bekerja dengan syarikat yang mana dibuat latihan industri itu, dia dah pick up lah, dia dah nampak dah potential student yang bakal di situ. Dan satu lagi sebenarnya kita buat design competition sebenarnya. Saya teringat zaman-zaman dulu pun kita ada pernah buat joint design competition, bridge design competition, contoh yang boleh kita apply. Jadi saya provoke, adakah benda-benda ni masih ada dekat universiti saja, saya nak tanya je. Sebab bukannya reinvent wheel, sebenarnya benda ni dah ada, cumanya kekuatan universiti ataupun inisiatif pensyarah lah, senang cerita lah macam itulah. Adakah masih berjalan ataupun macam mana? Okay. Tadi doktor sebut pasal bridge competition tu kan, betul, saya sendiri pernah jadi juri bridge competition, tapi dah lama lah. Masa tu belum ada lagi BIM, memang kita dedahkan dengan competition macam ni lah. Cuma kekangan yang berlaku apabila kita masuk dalam pandemik kan. Jadi kat situlah cabaran terbesar di mana competition ni kita tangguhkan. Kita terpaksa tangguhkan terlebih dahulu, tapi sebenarnya walaupun kita tangguhkan, sebenarnya banyak benefit jugalah, banyak advantages yang kita dapat melalui yang dibawa bersama COVID-19. Walaupun kita nampak ada banyak kan, ada ramai susah kan, ramai yang hilang pekerjaan apa semua kan, tetapi sebenarnya pandemik COVID-19 ni dia menjadi satu anjakan, macam push factor. Jadi banyak perkara-perkara yang sebelum ni kita rasa mustahil nak buat kan. Contohnya macam pensyarah rasa macam nak sampaikan secara online, kelas secara online itu macam mustahil. Tapi lepas bila berlakunya pandemik, kita dah ada satu push factor yang mana teknologi ni sebenarnya boleh bantu. Memudahkan. Jadi macam barulah sekarang ni macam saya rasa macam hampir semua tenaga akademik dah sebenarnya berjaya untuk deliver content material kepada pelajar-pelajar kan secara online. Dan sebenarnya itu juga adalah sebahagian daripada apa yang dibawakan bersama-sama dengan IR 4.0 ni. Okey. Dr. Fiudin sambung, cuma mungkin masuk sikit QS. Punya input lah, mungkin apa ni Dr. Sohaila mention banyak, let's say engineering punya input. Dari input QS macam mana? Mungkin ada nampak sikit lah. Okay. Doktor, mungkin saya boleh share saya punya experience macam mana kami di industri boleh contribute di apa ni industri, daripada universiti ke industri. Saya banyak terlibat dengan apa ni daripada awal BIM. Okay,
Kalau tuan-tuan buka website MyBeam, 4 BEAM Guide Awareness, Readiness, Adoption dengan implementation daripada universiti. Saya yang tulis modul tu. Maksudnya kita memang ada sinergi. Okay, keyword kita sekarang sinergi antara government agency sama ada JKR ataupun CIDB dengan universiti dan kita punya stakeholder kita, industri. Dan sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti yang kita jalankan bersama. Contoh macam tadi saya kata BEAM Satellite. Okay, BEAM Satellite di universiti, kita train universiti untuk jadi facilitator kepada BEAM Satellite dan industri boleh pergi kepada BEAM Satellite. Kita ada banyak engagement dengan industri, okay, untuk tengok apa yang masalah industri yang kita boleh tolong. Okay, contoh terbaru yang saya sebut AR/VR tu, kita punya projek terbaru dengan CIDB untuk tengok macam mana kita boleh tolong SME untuk pergi kepada virtual collaboration experience. Maksudnya kita collaborate secara virtual. Sebelum ni kita pergi kepada face to face, kita kena pergi site visit, kita kena pergi attend client consultant meeting dekat site apa semua. Sekarang macam mana kita nak bawa semangat yang kita dah ada 2 tahun semasa COVID tu, okay, untuk balik. Sebab kita masih lagi boleh bekerja walaupun kita pergi tak pergi ke site. Dan bila kita kata construction cost, semua terlibat, okay, harga besi naik macam terbaru, harga bata naik. Jadi harga barang naik. Tapi macam mana untuk kita reduce unnecessary cost? Sebab tu kata BEAM ni dia tak janji pun untuk reduce cost. Tapi BEAM dengan kita guna teknologi, kita boleh reduce unnecessary cost. Unnecessary cost antaranya adalah untuk kita reduce unnecessary activities. Okay, kita pergi ke site pun ada cost. Okay, macam mana kita nak reduce pergi ke site? Kita buat salah ada VO. Tapi VO baguslah sebenarnya kan. Tapi kita nak reduce unnecessary activities ni. Sebab tu dalam BEAM kita punya prinsip first time right. Sebelum kita buat benda tu physical, kita buat dalam benda tu secara digital, kita tengok apa potential clash, kita settle digitally dulu, kemudian baru kita settle benda tu dekat site. Ni antara inisiatif yang macam mana kami di universiti, okay, bekerjasama dengan kerajaan, okay, untuk tolong stakeholder kita, kontraktor, bukan saja kontraktor besar macam puan kata pengilang-pengilang, termasuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay? Jadi kalau ada universiti tiba-tiba lepas ni student doktor nak pergi buat survey apa, tengok, respon dan mungkin sampai ke polisi. Dan dalam RMK terbaru, okay, NBES, saya pun terlibat dalam National BEAM Submission, AR/VR dan BEAM. Sebenarnya usaha ni adalah sinergi bersama, bukan saja di universiti sendiri, tapi sokongan daripada kerajaan dan berdasarkan kita punya bottleneck isu di industri yang kita nak solve. Jadi daripada sinergi ni, insyaAllah akan dapat manfaat bersama, Doktor. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Fibuddin. Jadi saya terus kepada Maida lah untuk ni, sebab saya nampak dengan pelaksanaan BEAM dan penggunaannya secara meluas dalam industri pembinaan, yang paling penting apakah peranan penting yang bakal dijalankan oleh Maida. Seperti mana yang diterangkan tadi, kita faham Maida ni besar. Dia punya tu, bila nak zoom kepada industri pembinaan, mungkin tinggal 3%, 4% lah daripada peranan Maida secara holistik tadi lah kan. Tetapi walaupun 5%, walaupun 3%, tetapi kita kena manfaat betul-betul lah. Kalau misal kata ada grant, kuantum dia 500,000, apa salahnya kita tag 500,000 kalau kita tak tahu, mungkin 500,000 tu satu projek. Kalau grant yang ada dekat Maida ada 30 juta contohnya lah. So 300 juta, 30 juta bagi dengan 500,000, banyak projek tu. So mungkinlah dari segi pendedahan kepada kontraktor yang ingin jadi pengilang untuk merebut peluang-peluang ini. Saya rasa sebab kita memang ke arah IBS, PPVC dan tidak ada konvensional lagi. So arah tuju kepada peningkatan produktiviti adalah itu. So maknanya kita tidak akan berundur daripada yang ada, maju teknologi dan beralih kepada konvensional. Mungkin Maida bagi sedikit penerangan lah di dalam konteks itu tadi. Doktor Moderator, Dr. Zuhairi, yang paling pentingnya sekarang ni Maida, sebab macam kita katalah, bukan kita kata nak tolak, tapi ni macam kita kata peranan tu kecil, bukan. Tapi Maida ni meliputi berbagai industri. Makanan, electrical, elektronik, semiconductor,
medical devices, jadi banyak, tapi memang semua penting. Jadi sebab kat Maida ni bahagian kami ni, kami jaga teknologi bangunan termasuklah IBS kan. Jadi tapi yang paling penting, partner kami yang paling penting dalam inisiatif ni adalah CIDB. Jadi kami pun akan lebih bekerjasama lah, terutamanya pada CIDB IBS. Jadi that's why lah saya rasa sebagai pengenalan, inilah kali pertama Maida menyertai program roadshow ni. Ini bagi saya langkah yang pertama lah. Tapi macam Maida ni, we are very open actually-nya. Kami kalau kontraktor nak jumpa pun, walaupun kami kata bukanlah potential ke, tapi kami percaya akan datang, akan jadi potential customer kami juga. So datanglah berbincang dengan kami, sebab IBS ni luas. Walaupun hari ni kita bercakap pasal BIM saja, tapi actually-nya apa yang kami yang ikut rekod kita, apa yang kita cakap ni adalah yang dapat grant. Actually-nya item-item yang kita bincangkan. And then dari segi pembangunan industri sendirilah. So of course kami akan selalu menyebut CIDB ni sebab kita ada MOU, dan CIDB lah yang banyak menemukan kita dengan IBS ni. Sebab dulu IBS ni bukanlah bawah coverage Maida, baru saja. Saya rasa mulai tahun 2016 macam tu. Walaupun Maida telah ditubuhkan pada tahun 1967, 2016 baru IBS ni bersama dengan Maida. Jadi kami percaya dengan kita punya experience, we are very old organisation, kami dapat membantulah sama-sama, baik daripada segi whatever yang kita ada, facilitation, dan kita pun boleh kerjasama dengan daripada segi pembangunan talent dan juga akademik lah, sebab kita ada kepakaran kita masing-masing. Okey, terima kasih Dr. Rozita. So kita ada soalan sesi yang terakhir ni. Apakah impak yang boleh diterjemahkan daripada pelaksanaan BIM ke dalam pendirian sektor pembinaan? Tapi dia tulis bawah tu soalan ni kepada ahli dewan. Soalan seterusnya saya ajukan kepada peserta dalam dewan. So maksudnya soalan ni untuk ahli dewan, so tak perlu jawab. Tapi saya sudah dijawab pun soalan ni, dah banyak jadi sebenarnya memandangkan masa ada 5 minit lagi, saya pun tak bercadang untuk untuk melebasi masa yang telah pun ditetapkan. Bagi saya, izinkan saya untuk wrap up lah untuk daripada pihak Rustia dan juga panel lah ya. Saya rasa kita dah berpanjang lebar, dan sebab kalau kita sembang pun dipusing balik ke situ juga, dia takkan ke mana pun. Jadi yang saya nampak yang paling penting adalah JIC tadilah, Joint Industry Collaboration. Kalau nak sambung lagi, Joint Industry Collaboration, saya bawa A, JICA, Academy. So itu penting. Dan keduanya, saya nampak pada masa inilah, mungkin saya tak betul, kita selalu cakap, kita kata work in silo. Sebenarnya betul, kita work in silo. Dan mungkin menjaga kepentingan masing-masing, untuk maksimal profit dan sebagainya. Jadi saya rasa kaedah bekerja seperti ini, daripada work in silo kepada integrated project delivery lah. Dari segi teori akademik memang bagus lah dari segi ini. Dan kita juga sentuh tadi, macam pihak Maida dia menyentuh tentang people, process and technology tadi. Maknanya boleh melahirkan expert-expert dan sebagainya through funding tadi. Jadi approach tadi yang saya kata project industri panggil yang project model tu, sebenarnya adalah model yang boleh dihasilkan dan pernah especially di Scandinavian country. Saya pernah terlibat dalam satu dialog lah, dipanggil Bridging the Gap Between the Academia and the Industry. Sebenarnya industri dengan akademi ni dia takkan mate. Dengan saya pun ada pengalaman sangatlah dengan universiti, saya banyak pengalaman sebenarnya dengan universiti. Saya dengan universiti ni buat research lebih kurang hampir dekat 20 tahun tu tak adalah, tapi hampirlah. Jadi kalau tanya saya, boleh tak universiti dengan industri ni match? Tak boleh. Dia mesti ada, dipanggil bridging the gap. You boleh bridge the gap, tapi you nak meet, tak boleh. Sebab saya pernah kena, kalau orang kata kena belasah pun betul lah, tapi memang itulah. Jadi yang saya nampak tadi, saya di sini, ini satu cadangan sebenarnya. Daripada hasil perbincangan di sini, mungkinlah kita ada projek model, dan kita nampak through yang saya kata JICA tadi lah, Joint Industry Cooperation dengan akademik tadi,
kita ada quadruple helix, apa peranan industri through MIDA, apa peranan universiti through funding daripada Sandbox Mic, apa peranan daripada government ni lebih memberi kepada feedback, apa need statement yang government nak, dan society ni lebih kepada cita rasa lah, maknanya keperluan pelanggan dan juga satisfaction lah. Saya rasa ni paling penting. Mungkin hospital besok dia nak dia punya treatment dia tak payah datang hospital, dia nak treatment dalam rumah. Contohlah. Kenapa nak buat hospital besar-besar? Dia boleh ada ambulans, boleh mungkinlah macam penyakit-penyakit tak kronik dia boleh treat di rumah saja, contoh kan. Jadi dan di samping itu juga saya nampak approach kita kalau construction 4.0 tadi dia ada short term, long term dengan medium term. Kalau kita nak nampakkan impact yang tinggi, kita jangan fikir sangatlah medium term dengan long term, mungkin tak tercapai pun. Yang saya nampak yang short term tu dia ada advanced material IBS dengan PPVC, prefab pre-finish volumetric, yang boleh kita tap MIDA punya funding, dan kita boleh tap, kenapa saya katakan tadi PPVC tadi, hospital sebenarnya endokrin ni mungkinlah dia punya operation theatre dia special, tapi bila kita kata hospital ni, especially ward dia sebenarnya dia simetri, sama je. Dia repeated punya modular punya konsep. PPVC IBS is very suitable punya design konsep, design approach. Dan satu lagi saya rasa tadi yang penting at the end of the day kita melahirkan tadilah expert lokal lah, yang saya nampak gitulah. Sebab at the end of the day kita nak satu benda yang boleh measurable lah. Contohnya tadi through JICA tadi, mungkin universiti boleh menghasilkan through this project model tadi mungkin 5 orang PhD mungkin. Dan mungkin MIDA boleh tap talent daripada pakar-pakar, mungkin dapat keluarkan directory daripada dan sebagainya. Jadi itulah saja saya punya penggulungan. Tapi mungkin ada bernasnya, ada tak bernasnya. Saya kata tadi, dia kena ada sesuatu yang kita boleh ada, dia kata something to be taken back lah. Kalau tidak kita habis, dia habis gitu. Tak boleh lah, kita kena ada sesuatu yang things to ponder lah. Kalau tak jadi pun at least kita berfikir ke arah itu. Jadi masa pun telah tepat pukul 4. Jadi saya rasa saya terpaksa tutupkan kita punya interactive forum. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada ketiga-tiga panel yang telah pun mengeluarkan hujah-hujah yang bernas dan mungkin membantu, especially daripada pihak MIDA, dan juga peluang-peluang pembelajaran di universiti yang telah pun dimajukan dan diterangkan oleh daripada pihak UKM, daripada UiTM, dan seterusnya. Saya rasa participation daripada kita punya peserta-peserta dalam dewan ni ada lebih kurang 150 dan secara online ada lebih kurang 250. Terima kasih kepada semua, dan juga terima kasih juga kepada sekretariat yang bertungkus lumus di dalam penyediaan persiapan kita membuat sesi pada pagi ini. So terima kasih, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.